Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa fi hadzal kitab adadun min al-ahadith laysa fiha aktsaru min amrillah ta'ala wa rasulihi bikadha aw nahyihi an kadha aw tahrimihi lah. Falnaqra' hadhihi al-ahadith. Dalam buku ni ada banyak hadis. Adadun min al-ahadith. Dalam hadis tu dia tak sebut lain, hanya suruhan je. Suruhan Allah, suruhan Rasul, larangan Allah, larangan Rasul. Tu je. Dia tak beritahu kalau buat ni dapat ni. Kelebihan dia tak beritahu. Contoh, innallaha, hadis Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Sini tak ada targhib dan tak ada tarhib. Sekadar ada suruhan. Fa iza qataltum, bila kamu membunuh, fa ahsinu, maka hendaklah membunuh dengan cermat, dengan teliti kan, dengan ihsan. Suruhan. Wa iza dhabhtum fa ahsinu. Tak ada pun kalau kamu menyembelih dengan cermat, dengan teliti, dengan ihsan dapat ni, ataupun kalau kamu tidak menyembelih dengan cermat nanti akan dapat ni. Tak ada. Tarhib tu dalam bentuk amrun wa nahyun saja. Innallaha kataba alaikumul hajja fahajju, macam tu je. Innallaha yusikum bi ummahatikum, macam tu je. Buat baik kepada ibu kan. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'a wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Macam tu je. Jadi tidak ada kata apa tarhib dengan menyebut ganjaran ataupun ancaman, tak ada. Sekadar suruh, sekadar larang je kan. Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, macam ni. La taghdab, hadis lain kan. Hadhihi namadhish lihadha an-naw'i min ahadith at-targhib wa tarhib. Ini satu contoh. Ini contoh-contoh berkaitan dengan jenis targhib dan tarhib yang pertama tadi yang digunakan oleh hadis Nabi. Walakin akthar asalib at-targhib wa tarhib hiya allati tarbitu al-amra wan nahya bil jazaa'i thawaban wa 'iqaban. Tapi kebanyakan uslub targhib dan tarhib yang terdapat dalam hadis Nabi, dia akan ikat suruhan tu dengan pahala, larangan tadi tu dengan dosa ataupun hukuman. Hadha huwa al-mutabadar min mafhum at-targhib wa at-tarhib. Ini yang kita faham lah. Ini uslub yang biasa kita faham. Contoh, anwa'ul jaza'i thawaban wa 'iqaban. Jenis targhib wa tarhib, dia sebut sawab dengan iqab kan. Walakin ma hiya anwa' al-ajziyah allati turaghibu fiha atau turahhibu minha al-ahadits an-nabawiyyah. Cuma kalau hadis tarhib tadi tu dia sebut balasan, jaza, balasannya macam mana kan? Agak ni yang disebut dalam hadis Nabi. Au qul al-islam umuman bi qur'anihi wa sunnatihi. Apakah balasan yang disebut dalam hadis Nabi ataupun balasan yang disebut dalam hadis dan Quran secara keseluruhannya? Jenis balasan tu apa? Innan nadhira fi ma jama'ahu al-hafiz al-munziri min ahadits at-targhib wa tarhib wa man taqaynahu minha yatabayyanu lahu anna al-jazaa'a fil islam laysa kal jazaa'i fi diyanati al-yahudiyyah aw diyanati an-nasraniyyah. Kalau kita melihat kepada hadis yang terdapat dalam Targhib wa Tarhib Al-Munziri dan Al-Muntaqa ni, kita akan dapati jenis balasan yang disediakan oleh Islam tak samalah seperti balasan yang disebut dalam agama Yahudi dan Nasrani. Ada perbezaan. Jazak tadi tu ada perbezaan. Mungkin pendekatan sama, tiga-tiga agama guna sebut jazak. Kalau buat macam ni dapat balasan ni, kalau tak buat ni dapat ni balasan ni kan. Tapi jenis balasan tu beza antara Islam, Yahudi dengan Kristian. Okay. Contoh, dia kata dalam agama Yahudi dan Nasrani, fal jaza' fil yahudiyyah
fi tabi'ihi wa tijahihi al-'am jazaa'un madiyun dunyawiyyun. Dalam agama Yahudi, balasan dia bersifat madiyah, material lah. Kemudian bersifat dunia lah. Balasan dunia je. Singkat dunia. Wala yakadu yujadu lirruhaniyati wala lil akhirati dhikrun fiha. Maknanya balasan yang bersifat rohani ni dan akhirat ni, ukhrawi, tak adalah dalam Yahudi, ataupun hampir tak ada. Kalau ada pun sikit. Wa man qara'a asfar at-taurah lamasa hadha bi jala'in mawduh. Kalau kita meneliti sifr Taurah. Taurah kan dia tak panggil surah kan. Kita surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, Al-An'am, dia tak surah, dia sifrun kan. Sifr kan. Sifr. Sifr. Kalau Taurah dia pakai sifr lah. Sifr dia tak pakai surah kan. Jadi ada sini sifru takwin kan. Sifru Ilya ke sifru Asy'ariyah dan seumpamanya lah kan. Dia pakai sifir. Jamak dia asfar lah. Ini dalam Quran sebut kan, kamathalil himari yahmilu asfaran kan. Situ kan dia macam isyarat kepada sifir Taurah tadi tu. Macam tu kan, seolah-olah himar tadi tu macam orang Yahudi. Macam tu kan, sebab dia sebut asfar kan. Dia kata kalau melihat kepada sifir-sifir Taurah ni, dia akan dapati benda ni jelas lah. Sementara dalam sini dia bagi contoh kan. Dia bagi contoh dalam sifrut takwin, dekat nota kaki kan. Dalam sifrut takwin, Allah berfirman kepada Adam alaihissalam dengan isterinya Hawa. Dia kata la ta'kul. Ini sifrut takwin yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. La ta'kula min hadhihi syajarah wa la taqrabaha li alla tamuta. Dia kata dalam sifrut takwin, perenggan ketiga, pasal kedua ataupun ketiga, jangan kamu makan daripada pokok ini dan jangan dekat supaya kamu berdua tidak mati. Nampak tak? Mati. Dia punya jazak dia mati. Ini benda bersifat madi kan? Contoh lagi, dia kata dalam sifrut takwin, Allah berkata kepada anak Adam yang membunuh saudaranya, al-ana satal'anuka al-ardu fa idza harastaha falan tu'tiyaka thamaratiha. Dan sifat takwin sebut itu. Bila dia dah bunuh saudaranya, Allah kata sekarang kamu akan dilaknat oleh bumi. Bila kamu nak bertani, menanam pokok, bumi tu takkan tumbuhkan buahnya. Nampak tak ni? Ini jazak madi kan. Contoh ada banyak lagi disebut ni, kita sebut tu. Itu dalam asfaru Taurah. Dia kata wal jaza' fi nasraniyah fi tabi'ihi al-'am jazaa'un ruhi. Dalam agama Nasrani pula, agama Kristian, biasanya balasan tu sifat dia ruhiyah. Dia tak banti, dia balasan rohani macam tu kan, ataupun akhirat. Wa qallama tajidu fiha al-ajzat al-ukhra. Jaranglah kita nak jumpa jenis balasan yang lain. Sama ada balasan al-madiyah wal nafsiyah, material ataupun yang bersifat jiwa ni kan, senang hati ke macam tu tak ada. Wal ijtimaiyah tak ada. Balasan yang memberi faedah kepada masyarakat tak ada. Wa nahwaha mimma yata'allaqu bihadhil hayati dunya. Jadi balasan yang berkaitan dengan dunia langsung tak ada. Jadi tak seimbang. Jadi dekat Yahudi dunia je, tak ada akhirat, tak seimbang. Dekat Nasrani, kat Kristian akhirat je, dunia tak ada, pun tak seimbang. Macam tu kan. Kat situ lah, maknanya melalui tarib dan tarib ni kita boleh dapat tangkap cara apa, itulah maslahat agama tu. Maknanya Yahudi maslahat dia dunia kan. Kalau Kristian maslahat dia akhirat lah, sebab dia sebut tu je. Islam judul sekali ada kan. Wa man qara'a al-anajil al-mu'tarafa biha 'indahum lamasa hadha biwuduhin kadzalik. Kalau membaca Injil yang diiktiraf, ada 4 je kan. Injil yang diiktiraf dan disepakati oleh penganut Kristian ni ada 4 tu je lah kan. Dia akan dapati benda ni kan. Balasan ukhrawi je kan. Yaqul Syekhuna Dr. Muhammad Abdullah Darras rahimahullah fi risalatihi kalimat fi mabadi' ilmi al-akhlaq. Dalam buku ni buku kalimat fi mabadi' ilmi al-akhlaq,
Muhammad Abdul Darras. Dia kata kana targhib wa tarhib fi Taurah bi'udin wa i'adin kulluha ajilatun fi hadhihi dunya. Dalam Taurat tarhib dan tarhib dia hanyalah janji-janji baik buruk yang kat dunia ni je, yang segera, sifat dia segera. Wa takadu tasta'thiru biha nuz'atul tasta'thiru biha nuz'atul madiyatul khalisah. Dan hampir keseluruhan, maksudnya hampir didominasikan oleh ni nuz'ah madiyah al khalisah, benda yang bersifat kebendaan saja. Contohnya as-sihah, sihat tu badan, ar-rakha, sesenang, kathratul aulad, banyak anak, hazimatul a'da, musuh kalahan, wa addaduha li addadihim, dan seumpamanya lah. Cuba tengok, summa ja'al injil 'ala al-aksi min dhalik, injil berlainan pula, berlawanan. Yahulu anzara mu'tanikihi min milkil ardi ila malakutis sama. Injil dia beralih daripada dunia ni kepada dia malakutus sama. Dia isyarat kepada akhirat lah kan. Alam malakut dia tu maknanya nak beritahu selepas mati kan. Wa yubashirul khairin ke situ kan? Khairin bima a'adda lahum fil akhirah min jazail qardil hasani bi ahsana minhu. Jadi orang yang baik, dia bagi balas, dia akan beritahu apa yang disediakan ke akhirat. Dia dari, orang kata apa, dari jenis jazaul qardil hasan bi ahsana minhu. Bagi hutang, bagi maknanya bagi modal, bagi pinjaman yang baik dah, tapi akan dapat yang lebih baik ke akhirat, macam tu kan. Habis semua macam tu je, yang dunia tak ada kan. Maknanya kalau orang yang lemah iman, tak dia takkan, maknanya dia tak boleh mengamalkan Kristian, sebab dah ni mana nak percaya sangat benda akhirat ni kan. Maknanya ni seolah-olah macam agama untuk orang yang kuat iman je, orang yang tak ada kepentingan kat dunia kan. Manusia ada yang berkepentingan ada yang kuat iman, ada yang lemah iman kan. Jadi dia mesti kena raikan dua-dua kan. Tak ada dalam Kristian tu syumulul jazai wa tanawwuhu fil Islam. Dalam Islam jaza ni balasan syumul, menyeluruh, kemudian pelbagai, tanawwu, dia variasi sikit kan. Amal jaza'u fil Islam kama yalmasuhu man yaqra'u hadith hadzal kitab fadlan an qira'atil Quran fa huwa jaza'un mutanawwi'un syamil. Islamnya kalau baca buku ni dan baca Quran, dia punya jaza' dia mutanawwi' syamil, pelbagai, kena menyeluruh. Istamil al-ajza' al-dunyawiyah, meliputi balasan dunia, wal ukhrawiyah, dan juga balasan akhirat, wal ruhiyah wal madiyah, balasan yang bersifat rohani, wal madiyah, dan yang fizikal kan. Al-fardiyah wal ijtimaiyah, individu, ada balasan untuk individu, ada yang untuk sosial, masyarakat. Wan nafsiyah wal akhlaqiyah, ada balasan yang bersifat macam untuk nafsu je lah kan, puas hati macam tu kan. Wal akhlaqiyah, dan juga yang bersifat akhlak, moral macam tu kan. Sawa'un fi janibil masubati amil uqubah, sama ada dalam hal yang baik, perkara baik yang mendatangkan pahala, ataupun dalam hal yang jahat, buruk yang mendatangkan dosa, sama je macam tu kan. Al-masubatur ruhiyah, balasan baik yang bersifat ruhiyah. Faminal masubatir ruhiyatil mu'ajjalati fi hadhihi dunya, dia balasan yang ruhi ni, bersifat rohani ni, dia tak semestinya ke akhirat kan, sebab roh ada kat kita di dunia lagi kan. Macam tu kan. Jadi balasan yang menenangkan roh ni, rohani ni, kat dunia ni lah. Itu dia kata balasan yang menenangkan jiwa ataupun rohani yang diberi di dunia ni. Contoh, al-husul ala mahabbatillahi ta'ala wa ridwani
wa ma'iyyatihi wal qurbi minhu. Contohnya jazak ruhi ni kita memperolehi cinta Allah, redanya dan rasa bersama dengannya, hampir dengannya. Ni kat dunia lah. Kat akhirat memang ada redha Allah kan, itu yang paling besar daripada syurga kan. Kat dunia pun ada benda tu. Fa idza 'alima al-mu'minu anna hadha al-'amal yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardah wa yuhibbu man qama bihi, kana dhalika min a'zami ad-dawafi'i li tahsilih. Bila seorang mukmin dia tahu satu amalan tu kalau dibuat Allah suka, dan tentu dia akan buat. Itu dorongan yang kuat, antara yang kuat mendorong dia untuk menghasilkan, sebab dia tahu kalau dibuatnya Allah sayang dia. Tentu kan. Wa amsilatu dhalika wafiratun minha. Contoh al-hadithul qudusiyyu fi sahih, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunat sehinggalah aku menyayangi, mengasihinya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mengasihinya, sini datang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan kakinya yang dia melangkah dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, itu tangannya yang dia memukul dengannya ataupun menggenggam dengannya. Dan ini hadis ni ada orang hulul apa? Hulul apa? Hulul hadis. Hulul. Al-hululiyah. Ittihadul lahut fi nasud. Itu istilah dia kan. Al-ittihadiyah dengan al-hululiyah. Ini Hindu kan. Ini falsafah timur kan. Falsafah apa? Hindu kan. Kalaulah maksudnya macam tu kan. Sebab tu sebahagian mentikaikan hadis ni, walaupun hadis ni sahih dalam Sahih Bukhari kan. Tapi hadis ni hanya Bukhari saja yang meriwayatkan. Dalam kitab yang 6, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Bukhari saja yang meriwayatkan hadis ni. Dan dalam sanad dia pun hanya seorang perawi tu, dia meriwayatkan satu hadis ni, jalan dia saja kan. Hadis memang ahad lah. Hadis kalau hatta hadis tu diriwayatkan oleh semua imam pun semuanya ahad lah. Kebanyakan hadis Nabi ahad lah. Tapi hadis ni dia gharib. Kemudian hanya Imam Bukhari saja yang meriwayatkan hadis ni. Sebab itu sebahagian dia mempertikaikan dekat matan. Cuma kat sanad tadi tu ada gharabah macam tu kan. Tapi gharabah dia tak memberi kesan sangat kan, sebab perawi tu thiqah kan. Kemudian dari segi makna hadis ni, orang yang yang mengguna aliran isbat juga mentakwil. Orang yang menggunakan aliran isbat dalam sifat Tuhan, Ibn Taymiyah dan yang seumpama dengannya pun mentakwil hadis ni. Kita buka dalam buku Ibn Utsaimin, dia pun takwil hadis ni kan? Dia ketika uraikan hadis Riyadhus Shalihin kan, hadis ni kan dalam Riyadhus Shalihin kan? Dia juga dalam Arba'in Nawawiyah kan? Dia takwil hadis ni kan? Dia tak kata bulat-bulat Allah adalah pendengarannya dengan keadaan yang layak. Dia tak cakap macam tu. Dia tak cakap macam tu. Dia kata maksud Allah ada pendengarannya, dia mendengar kerana Allah. Macam tu kan. Dia mendengar kerana Allah dan untuk Allah. Macam tu kan. Dia takwil lah. Itu takwil kan. Dia mendengar untuk melaksanakan. Dia mendengar benda yang Allah suka dan kerana Allah. Dia mendengar benda yang Allah suka. Kalau benda yang Allah tak suka, tak dengar. Dan dia mendengar tu kerana Allah. Dia takwil macam tu kan. Itu takwil lah kan. Itu bukan orang kata apa maksud straight kan. Maknanya mereka sepakat lah hadis ni tak boleh dipahami secara harfi kan. Sebagaimana dalam sebahagian hadis dan ayat sifat, mereka kata maksudnya secara harfi kan. Tapi kat sini tak.
semuanya mentakwil. Tapi yang kita punya syahid dekat sini, dalam hadis ni dia bagi manfaat dunia. Senang, jiwa senang kan. Macam tu kan. Sebab saya kata hatta uhibbah, sehingga aku sayang dia. Macam tu kan. Sayang ni benda kat dunia dah dapat dah. Hadis innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ay yutqinah. Sini Allah bagi balas, Allah kata dia suka, dia sayang. Itu kan. Innallaha yuhibbu ay yura ataupun ay yara athara ni'matihi ataupun atharu ni'matihi ala 'abdihi. Pun sini manfaat duniawiyah kan. Hadis innallaha yuhibbul abrara al-atqiya al-akhfiya alladhina in hadaru lam yu'rafu wa in ghabu lam yuftaqadu. Sama jugalah ni semua ni manfaat dunia semua kan. Wa mithlu dhalika qawlu sallallahu alaihi wasallam innallaha yarda lakum thalathan. Sini nampak Allah redha, Allah restu kamu tiga perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu umurakum. Tiga benda ni Allah kata kalau buat Allah redha. Dunia lah. Macam tu kan. Salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim alladhi idza inkashafat fi'atun apa tu? Qatala wara'aha fi sabilillah. Ini hadis panjang. Hadis panjang. Syahid kita salasatun yuhibbuhumullah. Allah suka tiga golongan. Wa yadhaku ilaihim, dan dia ketawa kepada mereka. Wa yastabshiru bihim, dan dia bagi berita gembira kepada mereka kan. Ni manfaat dunia macam tu kan. Sama juga ana indi dhanni 'abdi bi, panjang lagi. Okey, wa fi taswir mahabbatihi ta'ala wa qurbihi jaa hadha al-hadith al-qudsi al-ajib. Dalam menggambarkan cinta Allah ni dan dekatnya kepada hamba-Nya, dalam sebuah hadis kursi disebut innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah ya bani adama maridtu falam ta'udni. Ni memang dekat akhirat, tapi dia cerita benda yang kat dunia. Dulu dia kata masa kat dunia, aku sakit, kamu tidak menziarahiku. Sini pun orang takwil kan. Tak ada orang nak faham straight sini. Tak ada seorang pun yang nak faham oh Tuhan sakit kan. Sini kena takwil kan. Maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Sini ada qarinah kenapa maksud dia bukan hakiki kan. Sebab sini Allah kata ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Tidakkah kamu tahu seorang hamba-Ku dia sakit, kamu tak ziarah dia? Maknanya Allah suruh ziarah fulan tu. Maknanya yang sakit tu bukan Allah, hamba dia yang sakit kan. Macam tu kan. Hadis panjang lah sampai habis. Kita tahu hadis ni kan. Wa minal masubasir ruhiyah, antara bentuk balasan dunia tapi bersifat ruh ni kan, rohani ni, ma basyara bil haditsus sahihu ashabal halaqatil qur'aniyyati allati tajtami'u ala tilawati kitabillahi wa tadarusi. Contoh hadis yang menceritakan ganjaran mereka yang membaca Al-Quran secara halqah, dalam halqah, secara berkumpulan. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Sini nampak, tidak ada satu kaum dia berkumpul dalam rumah Allah, dalam masjid, yatluna kitaballah, dia membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengulang kaji, berbincang, belajar sama mereka kan, tentang Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ke atas mereka as-sakinah. Wa ghashiyatuhumur rahmah, ni dunia semua rahmah, dapat rahmat. Haffathumul malaikah, dan dinaungi malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutnya di si hadis ni kan. Ada orang jadikan hujah kan. Hujah kepada apa?
Ni betul dia orang jadikan hujah ni. Dia kata selagi mana dalam majlis zikir tu ada baca Quran, masuklah, boleh lah. Sebab Nabi kata nak jawab senang je kan. Tapi nak beritahu ini antara hadis yang kita nak jawab. Hadis ni dah jelaskan kan? Hadis ni dah jelaskan dengan terang kan? Majlis zikir macam mana ni yang disebut dalam hadis ni kan? wa nahwu qawluhu sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sama juga, ridan bima yasna'. Malaikat mengampalkan ini semua kat dunia kan. Contoh al-husul wa minha al-husul ala halawatil iman atau haqiqatil iman wa huwa ma yunshiduhu kullu muslim. Contoh lagi mendapat kemanisan iman. Ni memanglah orang kata apa, dia ni manfaat dunia kan, kemanisan iman ni kan. Sebab kemanisan iman ni orang rasa kat sini lagi, kat dunia lagi kan, kemanisan iman. Contoh di sini kata fahuwa yurid ayu haqiqa iman. Ini semua benda yang dicita-cita oleh setiap orang Islam. Wa yastakmil sya'bahu wa yarqa darajatihi wa yastakmilu syu'abahu wa yarqa darajatihi hatta yajida halawatahu fi qalbi. Itu semua cita-cita setiap orang mukmin yang nak melengkapkan imannya, dia nak capai semua syu'abul iman dan darajat iman tadi tu sehingga dia mendapat kemanisan iman dalam hatinya. Hadis antaranya Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. 3 perkara kalau seorang itu ada, dia dapat kemanisan iman. Ayyakunallah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma wa ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah kan. Situ ada alif lam. Illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Ini semua manfaat dekat dunia. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah wal haya syu'batun minal iman. Ini semua manfaat dekat dunia kan. Maknanya dia sebenarnya memuji orang yang ada rasa malu kan? Kerana Allah lah kan. Jadi dia rasa seronok kan? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sama jugalah kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li. Sama juga. Al muslim man salima al muslimuna min lisani wal mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Sama juga. Banyak hadis, semua contoh bagi yang tadi. Kita tengok dekat al-masubat al-akhlaqiyah. Contoh balasan atau balasan baik tapi dia bersifat akhlak. Dia akhlaki. Contoh Nabi kata man a'ta hazzahu man u'tiya hazzuhu min ar-rifqi faqad u'tiya hazzuhu min al-khair. Man u'tiya hazzuhu min ar-rifqi faqad u'tiya hazzuhu min al-khair. Siapa yang dia dianugerahkan rifq, maknanya dia ni belas kasihan macam tu kan, belas kasihan, maka dia dapat kebaikan. Maknanya puji sifat perangai kan. Tuba li 'abdin akhadha bi'anani farasihi tuba li 'abdin akhadha bi'anani farasi fi sabilillah. In kana fil hirasati kana fil hirasah wa in kana fis saqati kana fis saqah. Sini puji orang yang buat satu kebaikan. Maknanya beruntunglah seorang yang dia pegang tali kekang kudanya tadi tu berjihad jalan Allah. Kalau dia ada dekat bahagian pengawasan, dia rela lah, tak ada masalah, dia tak bantah. Kalau dia dekat bahagian saqah, bahagian yang untuk bagi khidmat, kata apa, bagi air ke apa semua ke kan, dia pun tak kisah macam tu kan. Ya bani Adam innaka in tabzulal fadla khairul laka wa in tumsikahu syarrul laka. Ini sifat baik. Dia kata kalau kamu bagi kebaikan, bagi kelebihan, itu lebih baik daripada kamu menyekat. Maknanya kalau jadi pemurah kan, kalau jadi pemurah, penderma, jadi dermawan, itu lebih bagus daripada jadi berikut macam tu kan.
Tak ada apa-apa, macam tu je kan. Dia nak puji perangai je, macam tu kan. Maknanya kalau orang tu tahu buat baik dapat baik, dia buat lah. Jadi dia balasan tu macam bersifat akhlaki, bersifat moral, macam tu je kan. Sama juga. Khairu nisa'in rakabnal ibila salihun nisa'i Quraisyin ahnahu ala waladin fi siwari. Ahnahu ala waladin fi sigarihi wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadi. Sebaik-baik perempuan yang menunggang unta Quraisy. Dia benda ni walaupun dia menunggang kuda, dia menjaga anaknya dengan baik, macam tu kan. Dia menjaga anak dia yang kecil tu dengan baik kan? Dan dia menjaga hak suaminya, macam tu kan. Walaupun dia menunggang kuda kan? Sebab biasanya kalau perempuan yang menunggang kuda kasar lah kan. Maknanya dia tak menjaga anak dia dengan baik dan tak menghormati suami dia kan. Tapi tak macam tu bagi perempuan Quraisy. Yelah kalau perempuan Quraisy kan, kalau ikut cerita Sayyidina Umar kan, sini nisa Quraisy kan, yang menunggang kuda kan, dipuji sebagai sebaik wanita kan. Unta kan, perempuan Quraisy yang menunggang unta sebagai perempuan kan. Tak sebut perempuan Ansar ke apa ke, Quraisy kan. Kalau ikut cerita Sayyidina Umar kan, perempuan Quraisy ni dia tak melawan cakap suaminya, dia ikut je kan. Kalau suami marah dia tak melawan, macam tu kan. Terbalik dengan perempuan Ansar kan, dia menjawab kan. Dia menjawab. Kalau suami dia apa, dia akan menjawab kan. Sebab tu bila isteri Sayyidina Umar menjawab bila Sayyidina Umar marah dia cakap apa? Dia kata ni dah ikut perangai kawan-kawan Ansar kan. Maknanya perempuan Quraisy dia tak jawab kan. Maknanya suami tu dia macam ada kuasa veto kan, keras kan. Perempuan, isteri tak boleh lawan kan. Bila isteri dia membantah, dia kata tengok kau ni dah ikut perangai kawan-kawan yang perempuan Ansar kan. Macam tu kan. Padahal mereka ni menunggang unta kan. Kan. Maksudnya kalau menunggang unta ganas lah kan. Dia kinayah bagi apa menunggang unta ni? Tak ada kinayah. Tak ada. Sini nak puji perempuan Quraisy kan. Atau dia kinayah bagi orang yang apa? Mengaji dia. Itu boleh dipikirkan lah. Tapi kat sini nak puji perempuan Quraisy kan. Dan sifat mereka tu menunggang unta kan. Tapi walaupun menunggang unta, dia masih lagi menjaga sifat kewanitaan dia, macam tu kan. Khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sama juga, wa hasuna amalu. Afdalul a'mal as-salatu li waqtiha wa birrul walidain. Sama juga kan. Sini dia cuma nak beritahu sifat terpuji lah kan. Sifat terpuji buat macam ni. Dia tu balasan ke? Itu balasan lah. Balasan maknanya dari segi akhlaki, macam tu kan. Dia menolong orang buat sebab benda tu sifat baik. Kalau dia kejarkan sifat baik, kalau seorang tu nak jadi orang baik, dia kejarkan orang kata apa, akhlak yang sempurna, dia buat ni macam tu kan. Sini tak beritahu balasan lain. Dia cuma beritahu antara akhlak terpuji, buat benda ni, buat benda ni. Jadi kalau orang tu dia kejarkan akhlak tu, dia nakkan balasan menjadi orang baik, dia buat benda tu, macam tu kan. Al-masubatul madiyatu wal ijtimaiyah. Balasan tapi dia bersifat maddi dan dia bersifat ijtimai kan. Wa hunaka bijiwar al-masubatir ruhiyyati wal ma'nawiyyati al-mu'ajjalah masubatun ukhra fi hadhihi al-hayah madiyah masubatun ukhra fi hadhihi al-hayati madiyatun wa ijtimaiyatun mithlu tulil umri wal barakati fil rizqi wal ikhlafi fil mali wa birril abna wa mahabbatin nasi wa nahwiha. Ada balasan lain, dia bersifat maddi dan bersifat ijtimai. Contoh panjang umur, ni maddi. Barakah fil rizq, al barakah fil rizq, ni maddi, berkat rezeki. Al ikhlafu fil mal, apa dia
Dia sama ada dia yang mendapat harta ataupun orang lain yang dapat harta. Mendapat harta ni maddi kan. Birrul abna kan. Anak berbuat baik kepada dia, maddi kan. Tapi ni ada istimai sikit kan, sebab dia berkait dengan lebih daripada seorang. Istimai lah kan. Mahabbatun nas wa nahwiha ni orang ramai suka ni istimai kan. Contoh, man sarrahu ay yubsata lahu fi rizqihi wa ay yunsa'alahu fi athari ay yu'akhkhara lahu fi umri fal yasil rahimah. Siapa yang suka kalau panjang, kalau murah rezeki, ni mati, kemudian panjang umur dia kan, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim kan. Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahadum Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tak ada satu hari pun, tak ada satu pagi pun, tidak ada satu hari pun seorang, tidak ada satu hari pun yang hamba Allah tadi tu dia melalui, dia orang kata apa, mengharungi waktu siangnya atau waktu paginya, melainkan ada dua malaikat yang akan mendoakan untuk semua orang. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah Tuhanku, orang yang memberi derma ataupun nafkah, bagikan dia khalafa, keuntungan, harta. Wa Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang seorang lagi cakap, ya Allah, orang yang bakhil, tidak menderma kan, bagikan dia kebinasaan harta. Macam tu kan. Ni manfaat maddi. Barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Wa'fu ta'fu nisa'ukum. Wa'fu ke tu? Bukan ni. Wa'fu sini ta'fu nisa'ukum. Wa'fu ta'fu nisa'ukum. Tinggal alif kan. Wa'fu ta'fu nisa'ukum. Tanya pun tak ada alif. Wa'fu ta'fu nisa'ukum. Alif ni. Bukan. Wa'afu ta'afu nisa'ukum. Wa'afu ta'afu nisa'ukum. Wa'afu ta'afu nisa'ukum. Ke wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Dia macam ni dia punya tu, dia punya wazan dia. Afa ya'ifu kan. Wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Barru tabarrukum abna'ukum. Wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Wa'ifu ta'ifa. Wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Berbuat baik kepada bapa kamu, kepada ibu bapa kamu, nanti anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Ni istimai kan. Dan ni maddi kan. Wa'ifu maksudnya jaga maruah diri kan. Ta'ifa nisa'ukum, nanti isteri kamu juga akan jaga maruah diri dia kan. Izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Ni zuhud terhadap dunia, nanti Allah suka. Zuhud terhadap hati manusia, manusia akan suka. Manfaat ni manfaat duniawiyah, kemudian istimaiyah kan. Kemudian ada masubat ukhrawiyah. Yang ini paling banyak, aksarul masubat wa ashharuha al masubatul ukhrawiyah, balasan yang bersifat yang akan diberi di akhirat. Al-masubat allati aktsarul masubat wa aktsarul masubati wa ashharuha al-masubatu allati zakhara Allahu lil mu'minin fi daril akhirati min alwanin na'imil maddi war-ruhi fi jannatin 'arduha as-samawati wal ardu la tastati'u quluna tasawwura haqiqati na'imiha aw taswira. Yang paling masyhur ni lah balasan yang disediakan di akhirat berupa syurga, bermacam-macam nikmat kat syurga tadi tu kan, yang mungkin akal kita tak boleh nak jangkau.
Dalam hadis kursi Nabi sebut, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini balasan akhirat. Aku menyediakan kepada hamba-hambaku yang salih di syurga itu nikmat yang tak ada sebarang, tak ada satu mata pun yang pernah melihat. Tak boleh dibayangkan. Tidak pernah dilihat oleh mana-mana mata, dan tidak pernah didengar oleh mana-mana telinga, dan tak pernah terlintas dalam mana-mana hati manusia. Atat Ummu Harithatan Nabiyyah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ala tuhaddithuni an Harithah. Ummu Harithah, ibu Harithah, dia datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, maukah kamu ceritakan kepadaku, tak maukah kamu menceritakan kepadaku tentang Harithah. Harithah dia kata dia terbunuh dalam perang Badar, syahid kat situ. Dia nak tahulah anak dia syahid ke tidak. Fa in kana fil jannati sabart, kalau dia dalam syurga maknanya syahid, aku boleh bersabarlah di atas kematian dia. Wa in kana ghaira zalika ijtahadtu alaihi bil buka, kalau tak sungguhlah aku menangis. Memang aku akan menangis betul-betul di atas kematiannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya Umma Harithata innaha jinanun fil jannah wa inna ibnaka asabal firdausal a'la. Wahai Umma Harithah, syurga banyak, ada banyak syurga kat sana, jinan, bukan satu je. Ada banyak syurga, dan anak kau dia dekat yang atas, al-firdausul a'la, atas sekali. Ini balasan akhirat lah. Wa ya darajatun mutafawitatun bihasbil a'mal wa qimatiha fi mizanil haq. Okey, oleh kerana balasan akhirat ni banyak, jadi dia pun berbagai-bagai, mutafawitah, berbeza-beza mengikut tingkatan amalan dan timbangannya dalam mizanul haq, dalam neraca Allah. Wa ma yatawaffaru laha minal ikhlas, dan tengok juga dia segi keikhlasan dia, dia segi tajarrud dia. Tajarrud apa? Ha? Tajarrud bukan ikhlas kan? Tajarrud bukan ikhlas kan? Tajarrud lain kan? Ni belum masuk usrah habis lagi ni kan? Sampai tak tahu tajarrud ni kan? Nanti akan jumpa kot. Dekat bawah 01 ni kan, 01 baru ni kan. Allah, memang Tawakat bawah. Memang dia masa kat Mesir, memang dia sifar lah ni kan? Aduh, tak dapat bayangkan tajarud tu dekat mana kan. Tajarud 1 daripada 10 kan. Dia bukan sarvana, dia lain kan. Dia fokus tau tajarud ni. Dia tidak, maknanya tak campur adukkan tugas dia dengan benda yang lain kan. Macam tu kan. Dia buat benda tu je kan. Dia tak campur adukkan dengan benda yang lain kan. Macam tu kan. Yelah, hantar 01 baru kan. Allah. Inna fil jannati mi'ata darajat. Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Dalam syurga ada 100 darjat, tingkat lah Allah sediakan kepada mujahidin di jalannya. Antara dua tingkat tu antara langit dengan bumi. Luas. Ni semua balasan ni lah. Hadis banyak, ala hadithu fi dhalika kathira. Ni dia bagi contoh banyak. Tak apa, nanti jumpalah benda tu kan. Cuba kita tengok muka sebelah tu 24. Min asali bitarhib
wa suwarihi fil hadis, antara uslub tarhib pula. Jadi tarhib kan. Ini tarhib pula. هذه بعض صور الترغيب في الحديث الشريف وأساليبه. هذه بعض صور الترغيب في الحديث الشريف في الحديث الشريف وأساليبه، وهي صور وأساليب غنية بالتنوع والتعدد، وكذلك نجد للترهيب مثل هذه الصور والأساليب. Jadi tu yang targhib. Targhib macam tu jugalah, nak cakap macam tu kan. وإذا كان من أساليب الترغيب بيان أن الله تعالى يحب العمل وصاحبه، فإن من أساليب الترهيب بيان أن العمل مبغوض عند الله تعالى ورسوله، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الفاحش البذيء. Kalau antara uslub targhib tadi tu Allah beritahu dia suka satu amalan tu, maka antara uslub targhib Allah beritahu dia tak suka. Macam itulah. Contoh Allah kata innallaha yubghidul fahishal badhi, orang yang Allah tak suka ni, benci orang yang dia jahat, dan dia tak jaga pula dia punya mulut kan. Innallaha, itu banyaklah kan. Kita tengok ini lagi. Waqad yakun wa mithl waqad yakunu tarhib, surat 25 kan. Waqad yakunu tarhib min al-fi'li bi'ilani annahu min asy-syirki awil kufri awil nifaq. Boleh jadi tarhib tu dengan Allah beritahu buat tu dia tu adalah syirik ataupun kufur ataupun nifaq. Wa mahma qulna innal murada bisyirki wal kufri wan nifaqi huna innama huwa al-asgharu lal akbar fal muslimu yakhafuha. Walaupun kita katalah dalam hadis kalau Nabi sebut benda macam ni, buat macam ni jadi kufur, buat macam ni jadi syirik, buat macam ni jadi nifaq, kita kata ni yang bukan kufur sebenarnya lah, ni kufur yang asghar, kufur dunal al-kufru duna kufrin kan, ataupun nifaq duna nifaqin kan, syirkun duna syirkin, yang tak membatalkan iman. Walaupun begitu, orang mukmin dia takut lah. Bila sebut ni nifaq, dia takut lah, dia tinggal lah. Bila sebut ni kufur, dia akan tinggal, dia takut. Macam tu kan. Contoh Nabi kata man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, siapa yang bersumpah dengan selain Allah dia dah jadi musyrik. Mudah aja contoh kan. Kalau bersumpah disebut nama lain daripada ni, dia bukan tujuan dia nak menyekutukan Tuhan kan. Dia dah biasa mulut dia kan. Mulut dia macam tu kan. Macam ni contoh dia dalam apa tu, apa hadis Nabi tu contoh dia. Contoh dia sumpah dengan nama bapa kan. Bi abi anta wa ummi, itu bukan sumpah kan? Itu maksudnya aku tebus nyawa kamu dengan fida'uka bi abi anta wa ummi, aku tebus kamu dengan nyawa bapa dan ibuku kan? Tapi sumpah dengan nama bapa ni banyaklah kan. Sebab tu Nabi kata la tahlifu bi abaikum tu kan. Sebab itu budaya dia orang kan, bersumpah dengan nama bapa ni kan. Mungkinlah dia bersumpah dengan nama bapa dia, tapi dia tak niat nak syirik kan? Jadi tak adalah syirik macam tu kan. Tapi bila Nabi janji, Nabi kata siapa yang bersumpah dengan selain Allah ni, sumpah dengan makhluk ni, dia jadi syirik. Takutlah kan. Walaupun kita tahu orang yang tak senang-senang kita nak sudah orang tu terkeluar daripada Islam kan, tapi dah takut ni macam ni kan. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Jampi-jampi serapah ni, mentera ni kan, ikat tangkal apa semua ni syirik kan. Orang yang buat tu tak semestinya dia tak adalah terkeluar Islam kan. Itu sebesar ni
Boleh jadi dosa besar kan. Dia tak ada kaki. Tidak makan dulu Islam. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Ni kan. Mengutuk orang muslim fasik, memeranginya kufur kan. Tapi tak adalah orang yang bunuh orang Islam atau memerangi orang Islam dia jadi ni kan, dia jadi kafir kan. Tak boleh nak hukumkan kafir kan. Tapi benda ni berat lah kan. Takutlah kan. Dia jadi ejen orang Islam. Sama jugalah. Macam Dia tak boleh dihukum sebagai kafir kan. Dia tak boleh dihukum Islam sebagai tak mesti kafir. sekejap banyak. Tak boleh dihukumkan sebagai kafir. Mudah-mudah tak boleh kan. Yang boleh pastikan seorang tu kafir dalam mahkamah lah dalam, yang boleh pastikan seorang dia punya pendapat lah. Tapi yang seorang tu boleh jatuh kafir dia, pasti dia kafir setelah dia adili kan. Setelah dia adili tabayyun dalam mahkamah, setelah apa semua jelas tidak ada alasan untuk kita mentakwil dia tu tidak kafir, terang dah lah dia kafir betul kan. Sebab nak menghukumkan seorang tu kafir, kat sana ada mawani'. Mawani' ni kita tak jumpa, tak pasti kan. Dia tak ada ke kan? Kalau tak ada betul mawani' dia kafir. Tapi kita tak pasti mawani' ni. Contohnya antaranya jahil kan. Macam Amerika dengan Iraq kan negara teluk bagi laluan. Kira tu tak walaupun muslimin. Yelah, tapi tak boleh kita nak jatuhkan dia kafir lah kan. Jatuhkan dia kafir dia tak boleh. Mungkin dia melakukannya atas kepentingan kan. Dia bukan nak perbuatan tu perbuatan orang kafir. Perbuatan orang kafir lah. Orang kafir yang buat macam tu, yang tikam belakang dari kawan, tikam kawan dari belakang ni orang kafir lah kan. Tapi mungkin dia buat tu sebab dia tak menghalalkan masalah tu kan. Dia tak menghalalkan dosa tu kan. Dia tahu dia berdosa kan. Tapi dia nampak kepentingan dunia kan. Dia merosakkan akidah. Asli dia sebut lah. Macam sama dengan kafir dan memerangi Islam. Termasukkan perkara yang merosak akidah. Dan kita nak hukum. Dia merosakkan akidah, boleh menjejaskan akidah. Hukum individu tu tak boleh. Dia boleh menjejaskan akidah. Benda tu betul lah. Benda boleh menjejaskan akidah. Bila ada seorang ataupun satu kelompok buat tu, kita nak kata dia kafir. Kat situ masalah dia kan. Nama pun merosakkan akidah kan. Ini benda dalaman kan. Siapa yang boleh pastikan akidah dia rosak ataupun tidak. Macam tu kan. Ini tadi. Wa min suwarit tarhib. Situ langsung. Wa min suwarit tarhib. Bayan ma yujlibuhu al-amalu min la'natillahi ta'ala wa rasulihi wal la'nah ta'ni wal la'natu ta'ni tarda min rahmatillahi ta'ala. Tarda min rahmatillah. Menjelaskan amalan tadi tu dia boleh mengundang laknat Allah dan Rasul. Laknat ni kat masa ni masuk laknat tadi tu dia jauh daripada rahmat. At-tard min rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Contoh la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Adalah si fulan dia menyerupai dia jadi pondan. Yang adalah perempuan dia jadi ni je. Dia jadi pengkit ni kan, apa, tomboy kan. Kita nak kata dia ni kau ni nak laknatullahi alaihi. Tak boleh kan. Tak boleh. Dosa ni dosa laknat dosa. Tapi satu buat dosa tu kita nak kata dia dilaknat oleh Allah, mesti ada dalil. Ada dalil. Tak boleh pasal-pasal kita kata kalau saya kahwin satu lagi nanti Allah laknat saya. Kan? Kita boleh letak-letak kalau aku buat jadi Allah laknat. Kalau aku buat jadi Allah laknat. Boleh lah macam tu. Tak boleh. Yang ni ada dalil. Yang ni ada dalil terang. Yang ni ada dalil. Maksudnya dosa tu tak dosa. Tak pandai-pandai lagi kita nak kata Tuhan laknat kau.
Kerjaan. Macam ni lah, apa, keluar parti lah. Itu lain lah. Saya keluar parti dia, apa, laknat Allah Ta'ala. Dah laknat seluruh malaikat. Syak macam tu ni. Maka kau akan dapat anak Tuhan. Kau Allah. Politik tu, politik. hukum. Malaikat laknat manusia. Seluruh manusia. Okay, ni contoh contoh laknat. Wa min suwari tarhib i'lan anna al-amala min al-mubiqati aw al-kaba'iri aw akbaril kaba'ir. Antaranya dengan menyatakan amalan itu antara dosa besar. Masalah itu daripada dosa besar. Istanibu sab'al mubiqat. Contohnya jauhi 7 dosa besar. 7 besar ada 7 je ke? Dosa besar ada 7 je ke kan? Dosa besar ni ada 7, banyak kan. Sini Nabi sebut 7 dosa besar. Contohlah kan, macam tu kan. Ulama kata ni sebagai, orang kata apa, bukan orang kata apa, tak membaksud, tidak bermaksud Nabi bataskan dosa besar tadi tu kan. La tufidul hasr kat sini, adat kat sini la tufid al hasr, tidak. Macam juga Nabi sebut 73 apa semua itulah kan. Jadi tu tak memberi maksud banyak tu je. Ada banyak lagi. Banyak lagi tu kan 7,000. Ada banyak lagi kan. Sini 7. Itu antara yang membenarkan kita punya takwil tu. Sini sekarang kita takwil lah sini kan. Sebab dalam hadis lain Nabi sebut dosa besar tak ada kat sini kan. Jadi ni sebagai apa ni? Contoh lah. Contoh. Yang bukan 7 tu atas sebab apa Nabi sebut 7 ni kat sini secara nas ni, nak menunjukkan 7 benda ni sangat bahaya. Dalam banyak-banyak dosa besar, yang 7 ni sangat bahaya. Jadi kita sebab tu kalau sebahagian ulama mengatakan kalau kita nak mengenal pasti satu dosa itu dosa besar ataupun tidak, kita bandingkan dan kita timbangkan mafsadah dia dengan mafsadah 7 benda ni dan benda-benda yang lain yang Nabi naskan sebagai dosa besar, adakah dia sama? Kalau sama mafsadah dia, dosa besar lah tu kan? Walaupun tidak disebut lah. Apatah lagi kalau mafsadah tu lagi besar daripada ni kan? Sini contoh dibagi sini contoh dibagi makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim dosa besar. Kalau makan harta rakyat tak disebut sini. Sah memang tak sebut. Cik hadis ada tak? Lagi besar lah. Lagi besar dia punya mafsadah dia kan. Mafsadah lagi besar. Boleh kita kata dia tak besar. Sebab dalam hadis sebut makan harta anak yatim je kan. Kan makan harta anak yatim tak sebut itu. Yang itu mafsadah dia lagi besar. Macam tu kan. Itu lagi besar. Ni wa tawalli yaumaz zahf. Lari daripada medan perang. Dosa besar. Tapi tu kalau orang tu dia bukan lari daripada medan perang, dia bagi orang Islam dekat musuh. Bukan dia masuk perang menilai, tak. Dia panggil musuh bunuh orang Islam. Macam tu kan. Lagilah besar kan. Lagilah besar daripada ni kan. Walaupun tidak disebut kat sini kan. Sini dia kata qazful muhsanat al-ghafilatil mu'minat. Dia tuduh perempuan yang suci berzina. Kalau sini perempuan yang suci kan. Kalau dia tuduh bukan zina, benda berat lagi, dia tuduh liwat. Contoh. Sini tuduh zina. Zina kita fikir seorang lelaki dia berzina dengan perempuan lah kan. Kalau perempuan dia berzina dengan lelaki lah kan. Kalau dia buat jahat, dia berzina dengan lawan jenis dia. Tapi kalau kita mundur orang itu liwat, maknanya mengadakan hubungan dengan sejenis, ni lagi berat. Ni lagi berat. Mafsadah dia lagi berat kan. Adakah dia bukan dosa besar? Lagilah besar kan. Sebab mafsadah dia lagi berat kan. Di samping kita mundurkan dia tu buat benda tak senonoh, kita tuduh juga dia ni tak normal. Ni berat kan. Macam tu kan. Okay. Dan at-tarhib bi dzikril 'uqubati 'ala al-'amal. Tarhib dengan menyebut balasan, menyebut hukuman. Tarhib dengan menyebut hukuman di atas amalan tadi tu kan. Katsiran ma yakunu tarhibu min asy-syururi wal atham
والتفريط في فرائض الله وحقوق الناس ببيان ما رتب الله عليها من جزاء. Banyak kali Allah dia bagi ancaman bila kita abaikan kewajipan dan tanggungjawab hak manusia semua ni. Allah bagi ancaman, kalau kita abaikan, dia akan bagi hukuman, hukuman akhirat dan mungkin hukuman dunia kan. Hukuman akhirat dan hukuman dunia, jadi sama jugalah. Maknanya ada tarhib dengan benda dunia, ada tarhib dengan benda akhirat itu kan. Contoh hukuman dunia yang segera sifat dia. Dalam Quran sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Contoh kan. Liudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini contoh hukuman dunia kan. Contoh lagi dalam hadis, ma min dhanbin ajdara ay yu'ajjil Allahu li sahibihi al-'uqubata fi dunya ma'a ma yadtakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih layak Allah bagi hukuman cepat dekat dunia ni kan? Di samping kat akhirat tadi tu, daripada dosa baghi, melampaui batas, menzalimi orang kan? Dan memutuskan hubungan silaturahim. Kat sini hukuman dunia lah kan? Maknanya orang yang macam pemerintah yang bunuh kan, yang zalim kan, buat penindasan bagi tu, penindasan ke atas rakyat lah kan. Penindasan ke atas orang lain lah kan, ke atas satu benda, ke atas nyawa bagi. Kalau dia buat tu, dia dapat hukuman kat dunia lagi. Dia dapat hukuman kat dunia lagi kan, tapi tak dapat pun. yang berlaku ini kan, tak dapat pun kan. Macam mana tu kan. Dr. Karim Zaidan kata, dia kata sunan kauniyah ni ada yang sifat dia tabi'iyah, ada yang sifat dia ijtimaiyah lah, ada banyak lagi. Sunan kauniyah yang tabi'iyah ni, kita biasanya boleh baca dia punya natijah sebab dia simple, dia tak complicated. Kalau kita bakar tangan kita, hangus kan, ni tabi'iyah. Sunan kauniyah ni, tapi dia sifat dia tabi'iyah. Sebab dengan natijah tu simple je. Kalau kita siram pokok bunga, nanti dia berbuah. Mula simple je, macam tu kan. Tapi kalau yang sunnah ijtimaiyah ni, dia complicated. Orang buat jahat, melakukan penindasan, dia dapat hukuman daripada Tuhan kat dunia lagi. Tapi bila? Macam mana? Bila dan macam mana? Itu tak tahu. Sebab complicated. Asbab mutadakhilah, banyak sebab-sebab kat sana, banyak akibat kat sana yang kita belum dapat rumus semua sekali. Macam tu. Macam mana kita tahu umum je, secara umumnya dia akan dapat balasan kat dunia lagi. Tapi macam mana bila bukan benda tu tak ada sebab. Sebab dia ada, cuma kita tak nampak lagi kan. Dia masih sangat complicated kan. Sama kat sini lah kan. Boleh jadi rakyat pun jahat juga kan. Dia banyak kan. Dia sebab kat sana banyak, akibat dia pun banyak. Kita tak study semua, kita tak dapat mulahazat semua sekali. Jadi kita pun tak tahu kan macam mana dia bentuk, kita pun tak tahu kan. Macam tu kan, sebab dia complicated kan. Contoh. Okey, habislah kan. Masuk dekat ni, tinggal muka bab ruhiyah, nafsiyah, majalah.